إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang berkat dan di dalam masjid yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat yang menjadi tetamu Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya, di samping kita meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat contoh, dan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Minbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk mengharmonikan masyarakat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa pendekatan agama memainkan peranan yang besar di dalam mengharmonikan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana merangka piagam Madinah, beliau telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat 3 langkah yang telah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membentuk piagam Madinah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadah dan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran. Yang kedua, mengikat tali persaudaraan di antara kaum Ansar dan Muhajirin bagi mewujudkan persefahaman dan juga untuk membantu kaum Muhajirin untuk memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar. Dan yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya mereka sama-sama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar. Dan di antara butir-butir kesepakatan yang terkandung dalam piagam Madinah ialah sesiapa yang hidup dan tinggal di wilayah Madinah, sama ada Islam ataupun bukan Islam, dengan syarat tidak berlaku zalim, khianat dan huru-hara, maka hendaklah mereka dilindungi dan diberi keamanan di bawah kekuasaan Islam yang suci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan maksudnya, sesiapa yang menyakiti orang bukan Islam yang berada di bawah perlindungan Islam, maka dia telah menyakiti aku. Dan sesiapa yang menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Tuhan. Riwayat Abu Daud. Begitu juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Satu jenazah lalu di hadapan kami, yakni para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Lalu kami pun turut berdiri. Kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kamu melihat jenazah, maka berdirilah." Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini telah memberi isyarat bahawa Islam menggalakkan umatnya menghormati semua agama dan kaum. Kerana Islam ini menuntut kita supaya saling hormat menghormati dan bersikap lebih kemanusiaan sesama manusia yang lain.
Inilah konsep yang telah terbina dan diamalkan oleh pemerintah semenjak kemerdekaan, sehingga berjaya mewujudkan masyarakat yang berbilang agama yang sentiasa hidup harmoni di negara ini. Menurut Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Fatawa Ibn Taymiyah, bahawa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan di dunia maupun di akhirat kecuali mereka bergabung menjadi sebuah masyarakat, bekerjasama dan saling tolong-menolong untuk menciptakan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan. Dan kerana itu jugalah agama Islam telah mengatur prinsip-prinsip dasar semua bidang kehidupan umat manusia, termasuklah konsep hubungan dengan penganut agama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghina apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka kelak akan mencaci Allah secara melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di negara kita, sejarah telah membuktikan bahawa dasar hidup pelbagai agama, keturunan dan juga budaya dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Walaupun kebebasan beragama dibenarkan di negara kita, namun ianya dilindungi oleh perlembagaan persekutuan yang telah memperuntukkan Islam sebagai agama persekutuan ataupun agama negara. Walau bagaimanapun, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Dalam usaha mengukuhkan Islam, perlembagaan juga telah memperuntukkan dalam perkara 11 dalam kurungan 4 bahawa diayah agama lain kepada umat Islam adalah dilarang. Oleh itu, agama Islam telah mengajar kita bagaimana untuk menghormati juga melindungi hak-hak penganut agama lain. Pengajaran paling penting adalah kita dilarang berlaku tidak adil terhadap mereka hanya disebabkan perbezaan agama. Sebaliknya, jika hak Islam digugat, hak orang Islam dipertikai, orang Islam diperkotak-katikkan, maka barulah Islam mengizinkan umatnya bertindak mengikut lunas-lunas sebagaimana yang telah digariskan oleh syarak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan juga berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agamamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu, serta mereka membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ingatlah, jangan ada di antara kita yang sanggup memanipulasikan isu berkaitan agama demi kepentingan diri, kerana kesannya sangat buruk pada agama juga kepada negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, seharusnya umat Islam memahami tuntutan mengharmonikan masyarakat juga bertoleransi dalam kehidupan. Namun perlu diingat, toleransi yang dimaksudkan bukanlah bererti kita mengakui doktrin keyakinan mereka, kerana dalam persoalan akidah, Islam tidak sama sekali berkompromi dengan kekufuran atau kesyirikan. Toleransi yang dimaksudkan oleh Islam ialah kita tidak melampaui batas dalam perkara-perkara yang telah dipersetujui. Kerana sikap melampau sebenarnya akan menjadi pemangkin terhadap ketidaksepaduan masyarakat dan seterusnya akan melemahkan kestabilan sosiopolitik negara. Mimbar ingin berpesan bahawa umat Islam yang menjiwai makna keharmonian
adalah mereka yang sentiasa bersikap terbuka dan saling menghormati di antara satu sama lain. Kepada mereka yang bukan Islam, mimbar juga yang mengingatkan, usahlah mempertikaikan perkara yang telah termaktub di dalam perlembagaan dan dipersetujui bersama, serta mempertikai hak-hak eksklusif orang Islam. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali berpesan bahawa sesuatu umat itu perlu mantap pegangan agamanya. Tidak sempurna agama melainkan seiring dengan dunia. Agama itu tiang utama, sementara kekuasaan itu adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak bertiang pasti akan runtuh, dan sesuatu yang tiada penjaga pasti akan musnah dan hilang. Inilah masanya umat Islam sedar betapa ulil amri di kalangan negara kita ini sentiasa mementingkan masa depan akidah juga hala tuju umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini bersempena Minggu Keharmonian Antara Agama Sedunia yang disambut pada setiap minggu pertama bulan Februari, yang mana ia bertujuan untuk mewujudkan keharmonian di antara penganut agama di samping mengarus perdanakan agama sebagai jalan penyelesaian terhadap konflik dunia. Maka mimbar menyeru kepada umat Islam sekalian agar kita sama-sama merenung apakah kita telah melaksanakan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Apakah kita telah mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berurusan dengan orang bukan Islam, yang mana mereka ini berlindung di bawah pemerintahan Islam. Menerusi akhlak dan sikap kita ini, insya-Allah dengan izinnya, masyarakat bukan Islam akan tertarik dengan medan dakwah bilhal kita. Mudah-mudahan dengan kita kembali merenung, kita menilai perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mampu berdakwah dengan akhlak dan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh agama kita. Semoga dengan itu juga kita mampu menterjemahkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Marilah sama-sama kita mengambil peluang ini untuk mengeratkan silaturahim sesama Islam dan meningkatkan dakwah kepada orang bukan Islam, menerusi toleransi juga kemuliaan akhlak kita seperti mana yang telah digariskan oleh Islam yang suci. Yakinlah, seluruh umat Islam bertanggungjawab mengekalkan keharmonian, dan sebab itulah kita perlu menolak sebarang unsur yang boleh memecah belahkan perpaduan di antara kaum juga agama. Percayalah, menerusi sifat-sifat yang telah dinyatakan tadi akan mampu melenyapkan salah faham mereka terhadap Islam selama ini, hasil daripada propaganda media barat yang memusuhi Islam. Semoga negara yang tercinta ini terus maju, aman dan damai, dan menjadi payung juga pelindung kepada Islam dan umatnya. Bayangkan, segala kenikmatan juga kebahagiaan pasti akan dirasai oleh seluruh umat hasil mengamalkan sifat juga akhlak yang telah disebutkan tadi. Mengakhiri khutbah, marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Yang bermaksud, katakanlah wahai ahli kitab, marilah sama-sama kepada satu kalimah yang sama antara kami dengan kamu, iaitu kita tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun, dan jangan sebagian daripada kita mengambil sebagian lain sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.